Ya, kita panjangkan lagi isu mengenai gaji minimum itu. Hari ini kita bawakan juga Timbalan Menteri yang bertepatan dengan isu itu. Paling tepat. Kita bersama dengan Yang Berhormat Teknologis Mustafa Sakhmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah, saya nak sambung terus kepada persoalan kita bersama dengan Yang Berhormat Menteri tadi mengenai isu gaji. Ini memang tidak boleh lari daripada portfolio Yang Berhormat mengenai isu. Sebab ini juga menjadi satu fokus utama Yang Amat Berhormat. Apabila ialah Yang Amat Berhormat melihat graduan ataupun lepasan daripada TVET ini tidak mendapat gaji yang setara dengan mereka. Bagaimana Yang Berhormat? Ya, betul lah, Irfan, Safika. Ini sebenarnya isu yang melingkari negara kita sekarang ini. Saya teringat, dulu saya keluar daripada universiti menjadi seorang jurutera tahun 1993 dengan gaji 1.800. Dan sekarang ini anak saya pula keluar jurutera juga 2.300. Jadi sikit je maju perbezaannya. Jadi bayangkan selepas 30 tahun gaji peningkatan sikit dan dengan keadaan harga barang yang semakin meningkat. Jadi ini yang menjadi isu. Jadi apa yang kita coba buat sekarang ini? Ini yang kita sedang bincang sekarang ini, kita cari model-model baru dalam bagaimana kita melihat gajinya. Dan itu yang disebut oleh Kementerian Ekonomi sendiri dan juga dengan berbincang dengan kita, Kementerian Sumber Manusia, kita sedang melihat tentang gaji progresif. Apa gaji progresif ini? Berbanding dengan gaji minima. Gaji minima dia semua sektor 1.500. Itu gaji minimum. Tetapi gaji progresif ini dia melihat kepada kepakaran, sijil yang ada, dan juga productivity, kemahiran. Jadi akan dibayar mengikut tahap itu. Jadi ini yang sedang kita lihat, gaji progresif ini. Ini yang sedang hangat dibincang. Jadi kita haraplah pihak kerajaan melihat model ini, dan ini akan adalah berita baik kepada generasi muda kita, tenaga kerja baru kita, dan even Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sudah sebut untuk yang graduan TVET ini, kalau boleh ditingkatkan 2.500 sehingga 3.000. Ini baik. Jadi maknanya ini berita baik kepada anak-anak muda kita. Tapi itulah realistiknya pelaksanaan itu bukan mudah. Apatah lagi ianya merentasi kementerian, bukan semata-mata di bahu KSM sahaja, tapi juga kepada semua pemegang taruh, apatah lagi kepada pihak industri, kerana mereka juga akan menyatakan bahawa mereka juga baru saja hidup semula daripada pandemik, bagaimana untuk menaikkan gaji. Tapi itu kita beralih daripada isu gaji ini, sebab kita yakin pihak kerajaan perpaduan khususnya di bawah portfolio Yang Berhormat akan mengeluarkan model-model yang terbaik untuk mengatasi isu ini. Tapi kalau kita bercakap mengenai sumber manusia ini, kita masih lagi lihat kepada hala tuju ekonomi madani itu sendiri. Pelan kalau boleh dicapai bawah 10 tahun, bagaimana KSM menyahut seruan ekonomi madani ini? Okey, tugas paling penting kita ialah untuk menyediakan tenaga mahir di negara ini. Untuk menyokong ekonomi madani. Apa ekonomi madani ini? Untuk menjadikan negara ini menjadi peneraju Asia dengan pelbagai industri pelaburan akan masuk ke negara ini. Jadi tugas penting kita ialah untuk menyediakan tenaga mahir. Fokus sasaran kita ialah menjelang 2030 kita kena capai 35%. Dan sekarang ini masih lagi di tahap 27.9%. 28% lah. Jadi kita perlu lagi meningkatkannya. Ini tugas utama kita. Dan kita kena jadikan TVET sebagai pilihan utama anak-anak muda. Terutama lepasan SPM. Tapi ini penting sebab kita ingin mencapai status negara maju yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan gagasan ekonomi madani ini. Dan kita menyokong supaya kita dapat melahirkan tenaga mahir. Okey. Dan kita sedang perkasakan institusi TVET kita. Dan saya sendiri dalam kementerian dengan kerjasama ada 12 kementerian yang menyediakan institusi latihan TVET ini. Dan kita sedang bekerjasama untuk pastikan bahawa institusi TVET ini akan diperkasakan. Dan kita mahu supaya graduan TVET ini seperti yang kita sebut tadi dengan gaji yang lebih baik.
Dan untuk makluman, ini kadang-kadang ramai yang tidak tahu. Mana-mana pelajar yang masuk ke dalam institusi TVET, keboleh pasarannya 95%. Ya, setuju. Tinggi, memang tinggi. Jadi saya sendiri telah pergi ke beberapa buah negeri untuk melihat sendiri tentang perkembangan TVET ini. Dan saya dapati satu, memang gajinya baik. Yang kedua, kita dapat melahirkan usahawan baru, Bumi Putra yang berjaya. Saya sudah pergi satu contoh di Kedah. Saya lawas satu orang, pelajar Institut Latihan Perindustrian kita di bawah KSM. Dia sekarang ini menjadi usahawan ekon. Servis ekon dan juga bekalan ekon, hawa dingin ke sekitar Kedah itu. Tahun lepas saja hasil jualannya 26 juta. Tahun ini baru 6 bulan sudah 23 juta. Jadi maknanya TVET ini bukan saja melahirkan tenaga mahir yang berkualiti, tetapi juga kita dapat melahirkan usahawan di negara ini. Wabi, mungkin Wabi boleh kongsikan setakat ini bagaimana dengan Wabi melihat kepada kebolehpasaran dan juga setakat ini dah ramai ke anak muda yang cakna dengan kehebatan mereka untuk bersama-sama dalam bidang TVET ini, ataupun mereka masih kurang memahami tentang kebolehpasaran kalau mereka merupakan lepasan TVET? Saya fikir yang masalah yang berlaku sekarang ini, masyarakat melihat TVET ini second class. Tetapi yang masuk dalam institusi TVET ini sebenarnya apabila keluar daripada institusi TVET, kebolehpasaran dia 95% ke atas. Ini merentasi semua kementerian. Jadi ini yang kadang-kadang ibu bapa pun tidak memahami perkara ini. Jadi kita galakkanlah mana-mana yang lepasan SPM yang berada di luar sana masuk dalam institusi TVET. Institusi TVET yang kita sediakan semuanya percuma. Mungkin adalah bayaran sedikit untuk iuran pendaftaran. Tetapi selepas itu semuanya percuma, ditanggung oleh pihak kerajaan. Dan hasilnya amat baik. Kalau mengikuti SLDN khas pula, akan mendapat allowance. Tak perlu bayar. Dapat allowance tau. Setiap bulan dapat allowance. Itu SLDN khas lah. Okey, bila kita bercakap mengenai TVET, tadi saya dah pun mengatakan ianya bukan terletak di bahu KSM semata-mata. Tapi juga tertakluk kepada pemain industri. Kerana kalau mereka tidak memberikan ruang dan peluang kepada pelajar ataupun lepasan TVET ini juga tidak ke mana. Jadi bagaimana kerjasama dan juga galakan kepada mereka ini? Ini adalah antara yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam Belanjawan 2023 meminta supaya kementerian-kementerian yang mengurus TVET ini dapat memeterai 50 kerjasama, memorandum kerjasama dengan industri. Dan ini arahan daripada Yang Amat Perdana Menteri. Dan setakat ini kita telah menandatangani 44 daripada 50. Okey. Tinggal 6 lagi yang berbagi. Laju. Tapi saya fikir kita akan dapat melepasi target yang ditetapkan. Dan memang kita libatkan pihak industri seperti Asia, Proton, Gamuda. Yang terkini kita pergi dengan Johor Port. Ini sebenarnya kita mau pastikan bahawa yang kita keluarkan ini memang berpadanan dengan industri. Dan juga kita ada beberapa agensi kita. Contohnya Talent Corp. Talent Corp juga libatkan industri, pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke universiti dan untuk melatih pelajar-pelajar ini dan dedahkan mereka dengan industri yang lebih awal. Kita ada beberapa program yang kita sudah buat. Seperti YES, Young Employable Student. Kita pergi ke universiti, latih mereka, bagaimana mereka melihat kerjaya masa depan mereka. Lagi dalam kita menyokong hasrat ekonomi madani ini, pasti KSM juga telah menghadapi dengan cabaran-cabaran yang tertentu. Jadi mungkin boleh kongsikan antara cabarannya dan bagaimana KSM telah berjaya menyelesaikan masalah tersebut. Antara masalah yang agak kritikal lah yang saya lihat sebagai Timbalan Menteri di Kementerian ini, satu ialah cuba untuk mengubah persepsi masyarakat tentang TVET ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya kita meningkatkan gaji yang sekarang ini yang sudah terlalu statik begitu lama. Lama masalah. Terlalu lama daripada. Ya. 30 tahun lebih. Saya sendiri mengalaminya. Dan ini sebenarnya antara cabarannya. Kalau kita dapat mengubah persepsi ini, masyarakat melihat bahwa TVET ini memang peluang kerja yang amat baik, dan juga kita di pihak kerajaan dan juga industri dan kesatuan kerja dapat meningkatkan gaji ini adalah dapat menyokong ekonomi madani yang sedang cuba digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat ialah baru 8 bulan lebih memegang portfolio ini. Dalam tempoh sesingkat ini mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan seluruh rakyat Malaysia apa di antara program ataupun pencapaian dan juga kejayaan sepanjang tempoh singkat ini di bawah KSM. Yang kita sedang buat sekarang ini antaranya yang low hanging fruit lah. Di bawah Perkeso kita banyak lancarkan skim-skim untuk membantu terutama golongan rentan. Golongan rentan ini. OKU, bekas panduan, orang-orang asli. Yang ini sebenarnya kita gunakan dana untuk memastikan mereka itu dapat diberi kerja yang baik. Dan kita beri insentif kepada majikan-majikan selama 3 bulan. 600. Kita ada beberapa program lagi. Dana Kerjaya, kita ada Dana Kerjaya TVET. Dan insentif yang lain memang banyak sebenarnya. Betul. Banyak-banyak yang kita offer. Cuma kadang-kadang masyarakat di luar sana tidak dapat memahami apa yang insentif yang coba dibuat oleh pihak kerajaan terutama Kementerian Sumber Manusia. Dan pada masa yang sama juga kita sedang memastikan bahawa TVET ini akan menjadi pilihan utama. Dan kita coba memberi penerangan promosi kepada masyarakat di luar sana supaya dapat menjadikan TVET ini sebagai laluan kerjaya kepada generasi muda kita. Baik. Kita buanglah anggapan negatif tu bahawasanya TVET itu adalah pilihan yang kedua ya. Bukan ini sebagai pilihan yang pertama. Lagi-lagi dalam kita berdepan dengan cabaran ekonomi sekarang ini. Mungkin harapan YB lagi sekali kepada mereka di luar sana untuk sama-sama kita menjadi satu negara yang lebih inklusif lagi-lagi dari segi gaji dan sebagainya. Silakan. Saya berharaplah kepada anak-anak muda terutamanya, satu saya harap jadikanlah TVET sebagai alternatif utama. Sebab TVET ini keboleh pasarannya amat tinggi dan memang akan dapat bekerja dengan baik dan juga boleh menjadi usahawan. Jadi kita haraplah supaya ini menjadi alternatif utama, dan insyaAllah pihak kerajaan sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa gaji yang ada sekarang ini dapat ditingkatkan. Dan ini komitmen daripada pihak kerajaan terutama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa dalam masa ke depan ini gaji kita akan setimpal dengan sertifikat sijil yang kita ada, ataupun kita panggil model gaji progresif itu. Jadi kita haraplah ini akan menjadi berita baiklah kepada generasi muda terutamanya. Dan juga kita sudah bagi Perdana Menteri juga sudah menyatakan bahawa meminta supaya internship ni allowance internship ni semua GLC membayar lebih kurang RM800 untuk GLC lah. Dan kita harap juga majikan-majikan yang lain yang ada di sana juga dapat mengikuti saranan ini supaya memastikan bahawa anak-anak muda kita apabila mereka pergi intensif di mana-mana syarikat, dia akan mendapat allowance. Kita dah terlepas Irfan untuk yang itu. Untunglah kita dapat 300 juga dulu kan. Okey, terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Teknologi Mustafa Sakhmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia kerana memberi satu penjelasan yang sangat baik sebenarnya bagaimana misi, visi dan juga hala tuju Kementerian Sumber Manusia untuk sama-sama mengangkat ekonomi madani itu. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat. Yang penting gaji tinggi, rakyat happy. Betul. Terima kasih lagi sekali Timbalan.